So 2019 dah pun melabuhkan tirai. Pejam celik dah masuk 2020. Dulu kita bayangkan tahun 2020 mesti kehidupan kita macam ni kan. So dah 2020 ni, teknologi pun makin canggih. Hampir semua perkara online, betul tak? Ilmu agama pun ada dalam media sosial. Segala jenis kebaikan pun ada dalamnya. Begitu jugalah sebaliknya. Ikutlah yang baik, yang buruk tu tinggalkan jauh-jauh. Jangan ikut. Dah 2020 ni, bawa-bawa lah simpan sikit bodoh tu. Mentang-mentang lah bodoh ni percuma kan? Janganlah borong semua sekali. Sebab setiap tahun sebelum-sebelum ni, mesti kita akan tengok ada benda bodoh yang viral, betul tak? Dah 2020 ni, gunakanlah media sosial dengan baik. Jangan terlalu ikut trend. Hidup make sure ada common sense dengan orang lain. Hormat mak ayah. Jangan lupa member sebab partner. Jangan khianat member. Buat assignment sama-sama. Jangan menyusahkan ahli grup. Dan jangan sesekali tinggalkan solat. So ada apa-apa lagi ke nak tambah? Tambahlah korang dekat komen InsyaAllah tahun 2020 ni akan jadi lebih baik daripada tahun sebelum-sebelum ni. Aku pernah jumpa dua orang yang berbeza. Seorang dia kenal pasangan dia lama dah, daripada zaman sekolah lagi. Kalau ikut logik, ni mesti berjodoh ni. Tapi tengok-tengok kahwin dengan orang lain. Seorang lagi dia baru kenal pasangan dia tak sampai beberapa bulan. Tak sangka tahu-tahu kahwin. Jadi dekat sini, siapa yang telah ditakdirkan Tuhan untuk kita, maka dialah orangnya. Tak akan salah dan silap. Kau kenal dia lama, bercinta lama, bukan jaminan dia akan jadi milik kau. Kalau dia memang untuk kau, even berjauhan sekalipun, memang tetap akan bersatu. Dan dialah orangnya, tak akan jadi orang lain. Kalau dia bukan untuk kau, ikatlah macam mana sekalipun, pasti akan terlerai juga. Maka yang terbaik untuk diri kita adalah orang lain, bukannya dia. Ya, siapa je tak sedih kalau orang yang kita nak tak jadi milik kita kan? Habis tu nak buat macam mana? Takkanlah nak salahkan takdir pula. Kita sangka dia yang terbaik, tapi bagi Tuhan, tak ada lagi yang baik untuk kau. Kita nak yang ni, tapi Tuhan bagi yang tu. Kita pun tak faham kenapa, tapi itulah takdir untuk kita. Banyakkan sangka baik dengan Tuhan. Sangka baik ni pun ubat bagi hati. Sebab kita pun tak tahu apa yang Tuhan tahu. Ada satu video tular dan katanya ramai Insta famous. Ada juga Insta famous yang pernah viral sebelum ni. Dia berpakaian macam wanita, kemudian dia menari berjoget. Sedih juga tengok sebab mereka kan Islam. Cuba bayangkan tengah menari berjoget macam tu, berpakaian macam wanita pula. Tiba-tiba Tuhan hantar bala. Nah ya weh. Dia diuji begitu. Dia gagal dengan ujian dia. Dia ikut nafsu. Dia tinggalkan apa kehendak wahyu. Kita pun sebagai netizen sebenarnya diuji. Apa reaksi kita bila kita tengok dia? Cukup-cukuplah maki dia. Aku rasa dia kalis maki dah. Caci maki dia tak akan ubah apa-apa pun sebenarnya. Kita kan nak dia berubah. Tapi kalau macam ni lah caranya, akan membuatkan dia jauh dari kebaikan tu adalah. Pernah tak kita doakan dia? Cubalah doakan dia. Bayangkan ribuan orang doakan dia. Kan bagus macam tu. InsyaAllah berubah dia. So untuk Insta famous tu, pintu-pintu kebaikan ni sentiasa terbuka. Peluang ni sentiasa ada. Tapi ingat, peluang hanya sekali. Kalau tak ambil peluang yang sekali ni, suatu saat nanti kita akan tinggalkan dunia. Tak dapat dah. Dan tak ada peluang kedua. Peluang untuk hidup dan untuk buat kebaikan. Tak akan sesekali berlaga pasir-pasir dalam lautan tanpa pengetahuan Tuhan. Tak akan gugur daun-daun dalam hutan yang tebal tanpa pengetahuan Tuhan. Setiap perkara Allah tahu. Kau susah, sakit, rasa give up dengan kehidupan pun Tuhan tahu. Dia tahu apa yang kau rasa. Dia tahu kau struggle. Dia tahu betapa kuatnya usaha kau nak bangun lepas kau jatuh. Apa sahaja susah yang kau rasa, aku nak ingatkan kau, Tuhan tu maha baik dan dia tak pernah zalim. Dia tak pernah zalim di atas apa sahaja kesusahan yang kau rasa. Ujian ni indah. Bila kita mula faham bahawa setiap kesusahan dalam kehidupan kita tu adalah tanda kasih sayang Allah. Dia nak bawa kita dekat dengan dia. Tapi kita tak nampak benda tu. Kita suka pilih dan cari jalan lain untuk bahagia. Kemudian kita mula persoalkan kenapa hati kita kosong, kenapa tak tenang. Bayangkan kau dah sediakan segala kebahagiaan untuk orang yang kau sayang, tapi dia tak nampak. Dia pilih dan cari orang lain. Lagi satu, kalau sakit mata, makan Panadol boleh sembuh tak? Yakin? Allah tu sentiasa mendengar. Saat manusia lupakan kau, Allah sentiasa ada untuk dengar kau. Sentiasa ada. Tuan sedang Jumaat dirahmati Allah. Al-Quran ni adalah anugerah daripada Allah untuk umat akhir zaman. Ianya tak ada pada umat-umat terdahulu. Selagi nyawa di kandung badan, bacalah Quran tuan-tuan. Walaupun sehari satu muka surat. Sebab apa? Sebab suatu saat nanti kita semua akan tinggal sendiri dan Quran ni akan jadi peneman untuk kita. Tuan-tuan yang mulia, baca Quran dapat pahala. Dengar orang lain baca Quran pun dapat pahala. Kita pegang Quran pun dapat pahala. Kita tengok Quran pun dapat pahala tuan-tuan. Sebab tu beruntunglah. Beruntunglah mereka yang menjadikan Al-Quran ni sebagai sahabat, sebagai teman yang dia tak pernah tinggalkan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Al-Quran ni juga merupakan penawar, ubat bagi kesedihan. Kita semua ada masalah hidup tuan-tuan. Sebab tu kalau nak hati tenang, nak hati rasa bahagia, baca dan dengarlah Quran. Allah dah sediakan jalan-jalan kebahagiaan untuk kita tuan-tuan. Akan tetapi malangnya, kita suka pilih dan cari jalan lain. Kalau tak pandai baca Quran tuan-tuan, tak apa. Jangan malu untuk belajar. Jangan malu. Sebab hidup ni terlalu singkat. Hidup ni terlalu singkat.
Sepatutnya kita bukan malu dengan manusia, tapi kita malulah dengan Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita hidup, Allah bagi nikmat demi nikmat demi nikmat, tapi kita masih melupakan, kita masih meninggalkan Quran. Sebab tu tuan-tuan, masih ada masa lagi. Jangan malu, jangan segan untuk belajar kalau tak erti. Walaupun bermula dengan Iqra' 1, jangan malu. InsyaAllah niat kita baik, kita nak belajar, dekatkan diri dengan Allah, belajar baca Quran, Allah akan bantu. Pasti Allah bantu. Aku ada tengok satu video ni, katanya kecewa sebab baru lepas break. Saja je lah nak cakap. Hidup ni kan, kita kena bersedia untuk menerima rejection daripada sesiapa pun. Bersedia untuk rasa kecewa. Sebab semua manusia akan melalui fasa yang mengecewakan dalam kehidupan. Hati orang kalau dah tak nak, keluarlah air mata darah sekalipun, tetap tak nak jawapan dia. Ya, sakit rasa dia. Tapi tangisi perkara sebegini, apa yang kita dapat? Bazir air mata je. Dia tak ingat pun dekat kita. Ada perkara yang berbaloi untuk kita tangisi, ada yang tak. Kena faham, perkara yang kita sayang ni tak semestinya untuk kita. Dan tak semestinya perkara yang kita sayang ni adalah yang terbaik dan melengkapi kita. Tuhan kenal kita lebih dari kita kenal diri kita sendiri. Dia tahu mana baik dan buruk untuk kita. Untuk siapa sahaja yang sedang alami. Teruslah pandang ke depan demi kebaikan sendiri. Tak apalah, ambillah masa untuk bangun semula. Pertemuan, perpisahan berlaku, pasti ada kebaikan. Cuma kadang mungkin kita masih tak nampak dan tak faham kebaikan yang dihidangkan Tuhan. Tapi nanti pasti kita akan faham dan nampak juga. Ada isu semasa viral, rapper lelaki pakai emas. First aku nak bagi tahu, ini bukan kecaman atau hinaan untuk diri aku dan kita semualah. Sebab aku pun tak sempurna. Katanya pakai emas adalah dosanya dan urusan peribadi. Hanya jadi diri sendiri, sebab minat langgar je. Netizen tak boleh hukum. Mana boleh macam tu? Tak. Itu bukan definisi jadi diri sendiri. Ya, dosa tu urusan peribadi, tapi kita kan saudara seagama. Tanggungjawab kita untuk tegur dan ingatkan sesama sendiri. Kita salah, dia tegur. Dia salah, kita pula tegur. Nanti Tuhan tanya kenapa lelaki pakai emas, takkan nak jawab sebab ni dosa saya, urusan saya. Lelaki nak pakai emas boleh, tapi pakailah di tempat yang Tuhan tak tahu dan tak nampak. Ada sebab kenapa Islam larang sesuatu perkara tu. Islam ni sempurna dan menyempurnakan manusia. Ingat tu. Sebab dia influencer, takut nanti peminat dia buat apa yang dia buat dengan alasan sama. Dan mungkin lebih teruk lagi, kemudian gunakan alasan begitu untuk buat sesuka hati. Lagipun banyak lagi benda lain boleh pakai dan dijadikan fashion kan. Mstar ada up artikel isu Caprice dan Piyu Amin. Caprice aku hormat, Piyu Amin pun begitu. Kita tahu keduanya hebat dengan pembawaan masing-masing, sebarkan kebaikan. Isu dah settle, cuma nak bincang tentang teguran. Salah tak Piyu up tweet macam tu? Tak ada yang salah, tapi waktu je lah sikit tak kena. Sebab pelaku dah minta maaf, ia mendatangkan ketidakselesaan pihak pelaku. Tapi still ia ilmu dan manfaat untuk umum. Tapi ini kan media sosial, faham-faham je lah. Salah ke Caprice tegur Piyu Amin macam tu? Tegur tak salah, cara je kurang tepat. Sebab penggunaan bahasa yang keras dan boleh jadi sebab pandangan netizen pada Piyu Ustaz semakin buruk. Piyu yang buat hal pun seorang dua je kan. Netizen pun mula bash, kutuk Ustaz yang menyampaikan risalah agama. Tapi teguran Caprice still ada mesej yang baik. Bagi aku keduanya ada pro and kontra. Kita supportlah keduanya atas dasar kebaikan yang mereka bawa pada umat. Kalau bukan kita netizen dan Islam support, siapa lagi? Sedih tengok Islam berlaga sesama sendiri. Kalau mereka silap, bersamalah tegur dengan hikmah. Yang baik ikut, tak baik tinggal. Aku terbaca satu tweet ni, ramai juga marah. Dia cakap nak jadi hero, tapi mati pula. Inilah jenis suka buat kerja orang dengan harapan viral. Dekat news, orang alihkan tayar tengah highway, kemudian meninggal di langgar lori. First, aku faham apa yang bro tu cuba sampaikan. Tapi orang dah meninggal kot. Dah takdir ajal dah begitu. Dalam dunia ni, bukan pisau, pedang yang tajam, tapi lidah. Lidah ni lebih tajam dari bilah pedang. Sekali kita tikam orang, luka dia dalam. Boleh jadi susah nak sembuh dan mungkin juga tak akan sembuh. Sebab tu banyak hadis, Nabi pesan, jagalah lidah. Tapi yang ni dia type lah. Dia cakap juga, tapi dia guna media sosial. Cuba fikir, kalau nak tunggu pihak berkenaan alihkan sepihan tayar tu, silap-silap dah ada orang kemalangan dulu dah. Jadi dia tolonglah. Mana tahu dia betul ikhlas, sebab amalan itu Allah terima dia masuk syurga. Dalam dunia ni, ada orang yang buat baik, dia ikhlas, tak minta pujian. Memang jenis suka tolong orang. Dia cuma nak Tuhan sayang dekat dia. Siapa kita nak menilai orang buat baik sebab nak pujian, sebab nak viral? Siapa kita? Buat baik orang sangka buruk. Buat jahat lagilah orang kecam. Apa yang kita nak sebenarnya? Isu study dekat McD viral sampai masuk radio lah aku dengar. First, aku tak pernah study dekat McD atau mana-mana restoran pun okey. Nak study dekat mana-mana pun tak ada masalah sebenarnya. Tak ada pun dilarang study di sini macam larangan merokok. Dan alang-alang study tu, studylah sekali tentang common sense. Study dekat McD bagi aku tak salah. Apa beza orang yang study dengan orang yang melepak berjam-jam tapi bersembang je? Isunya jangan menyusahkan orang je. Common sense. Kerusi tu hak bersama. Pula ada student yang guna kerusi meja banyak. Dah lah ramai macam tim bola. Memang
mengganggu lah. Belum masuk geng lain lagi, dah jadi macam library pula. Orang lain dah garuk kepala nak makan kat mana. Sebab tu jadilah manusia yang ada common sense. Tapi as long kau tak menyusahkan orang, bagi aku bukanlah satu masalah. Contoh macam awal pagi, mana ada orang sangat kan? Tapi dalam banyak-banyak tempat, kenapa MACD? Sebab wifi. Pakai iPhone, MacBook boleh. Takkanlah wifi pinjam MACD kot. Gerau tau. Sebaiknya study lah dekat library. Rujukan buku pun banyak. Kalau study dekat MACD, reda je lah orang buat bising. Kau terganggu nak study. Jangan komplain. Kalau nak senyap, tempatnya library. Viral mudir madrasah bernafsu songsang. Jadi pertama sekali, kita kena faham yang ustaz pun manusia. Manusia buat dosa. Ya, walaupun dia faham hukum hakam agama tu, tapi dia still buat. Samalah macam orang yang tahu solat tu wajib, tapi dia still tinggalkan. Iblis lebih alim dari malaikat, tapi dia still buat salah. Ya, ustaz tu buat salah yang besar. Ada title ustaz, tapi buat perkara yang jijik dan kotor. Kerana nila setitik, rosak susu sebelanga, habis ustaz lain pun kena tempias. Takkanlah tak ambil pengajaran daripada kisah kaum Nabi Lut. Sepatutnya dia bimbing pelajar, tapi lain pula jadi. Dan caci maki ustaz tu memang kehendak nafsu. Memanglah marah sebab benda tu salah kan. Aku pun terkesan juga. Tapi cuba fikir apa yang kita dapat. Tak dapat apa, dapat dosa je. Ambil je tindakan. Berhentikan ustaz tu dari madrasah demi kebaikan ustaz dan madrasah tu. Jumpa ustaz lain atau kaunselor untuk bimbing nasihat dia. Tinggalkan tabiat jijik dia tu dan bertaubat dari kesalahan lalu. Doakan je lah ustaz tu berubah dan sedar. Salah tetap salah. Jangan pertahankan kesalahan. Kita tegur supaya ia diperbaiki. Ingat, tak ada manusia yang tak boleh berubah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni memang bukan mudah. Sebab ada yang lebih daripada kita. Kita lihat ada orang yang dapat nikmat lebih daripada kita sebagai contoh kekayaan dan sebagainya. Tapi tuan-tuan jangan pernah lupa ada mereka yang berada di bawah kita dan lebih susah daripada kita. Sebab tu aturan Tuhan ni dalam kehidupan kita tak pernah salah. Sebab tu syukur. Syukur ni ubat untuk hati tuan-tuan. Kalau nak rasa tenang, rasa bahagia, tak membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, maka bersyukur. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan ni pun merupakan satu nikmat, merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan pernah lupa untuk syukuri nikmat kehidupan yang Allah beri pada kita hari ini. Sebab kehidupan yang kita akan lalui ini cuma sementara. 60 hingga 70 tahun kemudian kita akan tinggalkan dunia. Sama ada kita taat perintah Allah atau kita ingkar perintah Allah, kita tetap akan tinggalkan dunia. Mana pergi atuk nenek kita tuan-tuan, dah meninggal dunia dah tak ada. Mana pergi moyang kita tuan-tuan, dah meninggal dunia dah tak ada. Mana pergi Fir'aun laknatullah, dia sangka dia Tuhan, dah tak ada. Mana pergi Korun, dia sangka harta dia hebat banyak, dah tak ada. Mana pergi Abu Lahab, Abu Jahal yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah tak ada. Sebab tu kehidupan hari ni Allah masih beri kita peluang untuk hidup hari ni, kita kena syukur. Sebab semalam ada yang Allah dah ambil nyawa dia, masa dia dah habis dekat dunia. Kita pula tak tahu bila giliran kita untuk jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, saat ni masa yang Allah anugerahkan pada kita saat ni, apa yang kita perlu buat adalah kita hargai baik-baik dan usaha untuk dekatkan diri pada Allah. Syukur dengan perbuatan, sujud pada Allah, jaga solat kita, jaga agama, jaga Islam, insya-Allah kita akan bahagia. Betulkan tujuan hidup kita untuk dapatkan redha Allah semata-mata, insya-Allah. Kepompong tak akan jadi rama-rama selagi belum masanya. Sampai masa yang tepat, keluarlah rama-rama, terbang dan bebas. Kadang-kadang dalam kehidupan ni, kita tak boleh paksa diri kita untuk cepat-cepat move on. Cepat-cepat jadi positif, cepat-cepat bangun bila jatuh. Sebab lumrah manusia ni memang akan lalui kepahitan dalam hidup. Kepahitan itulah yang akan jadi pengalaman untuk jadikan kita lebih matang. Pernah dengar kan, universiti terbaik adalah pengalaman kita sendiri. Bila kita kecewa, mungkin kita boleh ambil nasihat-nasihat untuk kembali positif dan mungkin ia membantu. Tapi kita tak boleh tipu diri kita sendiri. Kita tak boleh berlakon jadi positif. Sebab tu bagi aku tak mengapa kalau kau rasa susah nak bangkit dari kesedihan, sebab masanya masih belum tiba untuk hati kau hadam apa yang kau rasa. Sebab saat tu kau masih berada dalam kepompong kekecewaan. Setiap perkara ambil masa untuk pulih dan tenang. Masa pun silih berganti. Apapun kehidupan mesti diteruskan juga. Bagi diri kau masa. Sampai masa yang tepat nanti, segalanya hanya akan jadi pengalaman dan kau akan bertambah baik dan bahagia bila kau mula terbang tinggalkan kisah silam kau.